صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الصبح بدا من طلعتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhibi linisyan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi linisyan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ya alim allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna ya alim khalliqna bi khuluqil ilmi wa haqiqna bi haqaiqil ilmi amma ba'. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah taufiknya dapatlah sama-sama kita bertemu sekali lagi dalam pengajian Matan Akidah Al-Awwam dalam siri yang ke-13, alhamdulillah, pada membahaskan bait matan yang ke-11 insya-Allah. Pada minggu ini insya-Allah kita akan mula membahaskan tentang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Jadi matan yang akan kita bahaskan pada minggu ini ialah arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Matan yang ke-11. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa barakatihi fid darain amin. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang fatanah, zawi fatanah, bisidqi wat tablighi wal amanah, dengan sifat, dengan zawi fatanah, dengan nabi yang fatanah, yang sifatnya fatanah, bisidq, dengan sifat yang benar, wat tabligh, menyampaikan, dan amanah. Dan amanah. Nanti kita akan bahaskan satu persatu apa dia ta'rif ataupun definisi kepada setiap sifat wajib bagi Rasul ini. Jadi kita baca syarah dia yang kita petik daripada, yang kita ambil daripada Nurul Zalam, dari kitab Nurul Zalam karya Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani. Ay yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna Allah arsala ila al-mukallafina anbiya'a mursalina mawsufina bi sifatin arba'atin wajibatin fi haqqihim alaihimus salatu wassalam wa hiya al-fatanah bi fathil fa'i was-sidqu wat-tablighu wal amanah. Ay, yani yajibu ala kulli mukallafin, wajib ke atas setiap mukallaf. Ni wajib apa ni yang kita dah belajar selama ini? Ini adalah wajib syarak. Wajib syarak dengan maksud buat dapat pahala, tinggal meninggalkannya dapat dosa. Jadi wajib. Kalau kita beriman dengan perkara ini dapat pahala, kalau tinggalkan perkara ini kita akan dapat dosa dan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Ayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida, bahawa dia mengiktikadkan anna Allah arsala ilal mukallafina, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan
ilal mukallafin, kepada setiap mukallaf apa? Anbiya'a mursalin, iaitu nabi-nabi yang diutus sebagai rasul, nabi-nabi yang diutus sebagai rasul. Mausufina yang bersifat dengan sifat yang 4, iaitu sifat 4 yang wajib. Apa dia? Fi hakihim, yang wajib bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu yang pertama al-fatanah bi fathil fa, dibaca dengan fathah fa, kemudian siddiq, dibaca siddiq, kemudian tabligh dan amanah. Jadi kita tengok pula apa definisi yang dibuat oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Fa ma'na al-fatanah الذكاء والحذق بحيث يكون فيهم قدرة على إلزام الخصوم ومحاجهتهم وإبطال دعاويهم. Apa maksud fatanah? Fatanah ialah cerdas, al-zaka'u, kemudian al-hazqu dan pintar. Cerdas, kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki oleh para rasul. Bihaitsu, sekira-kira, yakunu fihim, sekira-kira mereka itu memiliki kudratun, kekuatan, memiliki kekuatan ala ilzamil khusumi, kekuatan untuk apa dia? Untuk mengatasi al-khusum, permusuhan, wa muhajahatihim, dan hujah, kemampuan untuk berdebat ke atas mereka, wa ibtali da'awihim, dan kemampuan untuk membatalkan dakwaan-dakwaan mereka. Ini fatanah. Fatanah iaitu ada kekuatan untuk ilzamil khusum, untuk mengatasi, untuk mengatasi segala permusuhan. Wa muhajahatihim, kemudian melawan segala hujah. Wa ibtali da'awihim, dan membatalkan segala dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh kaum musyrikin lah. Okey. Wa ma'na sidqi, apa maksud siddiq? Apa maksud siddiq? Dari segi istilahnya, mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Apa dia? Kesesuaian ataupun kesesuaian perkhabaran mereka dengan kenyataan. Maksudnya sesuai apa yang mereka khabarkan dengan kenyataan, realiti yang berlaku. Sesuai keadaan mereka dengan realiti. Maksudnya tidak berlawanan dengan realiti lah, sesuai dengan realiti. Ini dari sudut maksud siddiq. Apa lawannya? Wadidduhu al-kidhbu, iaitu dusta. Wa huwa ma'na sidqu, hadha huwa ma'na, maka inilah makna siddiq. Wa amma ma'na al-haqqi fahuwa mutabaqatul waqi' lil khabari wadidduhu al-batil. Ini dia punya poin-poin tambahan je lah. Kemudian tengok kepada tabligh. Wa ma'na tablighi isalu ma umiru bi isalihi lil khalqi. Apa maksud tabligh? Tabligh ialah menyampaikan. Menyampaikan apa? Isalu ma umiru, apa yang diperintahkan kepada mereka, lil khalqi, dan menyampaikannya kepada makhluk. Ini tabligh. Tapi ini khusus untuk para rasul sahaja. Adapun amanah, wa ma'nal amanah, apa maksud amanah? Amanah ialah ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin bihaisu yastahilu wuqu'uhu minhum. Apa maksud dia? Penjagaan diri mereka baik zahir dan batin daripada perkara yang haram dan makruh atau makruh, bihaisu, sekira-kira mustahil berlaku pada diri mereka. Maka amanah ni mereka penjagaan, mereka menjaga ataupun penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri mereka daripada perkara-perkara yang melakukan perkara yang haram dan perkara yang makruh, sekira-kira mustahil lah berlaku pada diri, terjadi pada diri mereka. Jadi kita tengok lebih lanjut, kita tengok dalam kitab 20 sifat 20 suatu pengenalan asas ini, kita cuba tengok apa penjelasan lanjut kepada sifat wajib bagi rasul. Kita cuba baca. Jadi berkaitan dengan sifat siddiq, kita tengok dulu sifat siddiq, apa pengertian sifat siddiq dan dalilnya. Kita tengok dalil kepada sifat siddiq sekali. Apa maksud dia, apa pengertian dia? Jawapannya ialah ia bererti perkataan dan perbuatan para rasul, sama ada yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum hakam syarak. Perkataan, perbuatan para rasul, sama ada yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, adalah benar
dan tidak bertentangan dengan hukum hakam syarak. Kemudian mereka benar dalam kenabian. Benar mereka tu dalam kenabian dan membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga benar dalam membawa perkhabaran dari Allah Taala, termasuklah dalam perkara ghaib walaupun dengan jalan bergurau. Apa poin ni dekat sini? Kenapa disebut walaupun dengan jalan bergurau? Sebab apa? Ada gurauan Nabi Muhammad SAW terhadap seorang perempuan tua. Ada hadis yang menyebutkan gurauan Nabi terhadap perempuan tua, yang mana Nabi menyatakan bahawa nanti perempuan tua ni tak boleh masuk syurga. Perempuan tua tak boleh masuk syurga. Jadi sedihlah perempuan tua tadi. Sebab apa? Dia tua, tak dapat dia masuk syurga. Jadi Nabi menyatakan bahawa yang akan masuk syurga nanti apa? Akan disamakan umur dia. Umur orang ahli syurga ini, umur mereka sama sahaja. Umur mereka muda. Itu maksud dia. Itu maksud Nabi. Tapi Nabi bagi tahu tu dengan niat bergurau, dengan jalan bergurau. Tapi benda tu betul, bukan benda tu salah. Begitu. Mereka juga benar dalam bawa perkabaran dari Allah Ta'ala, termasuklah perkara ghaib walaupun dengan jalan bergurau, seperti guruan Nabi Muhammad terhadap perempuan tua yang memohon kepada baginda supaya dia masuk syurga. Perempuan tua mohon kepada baginda nak masuk syurga. Nabi kata, kamu tak boleh masuk syurga. Menangislah ataupun sedihlah perempuan tua tu. Sebab apa? Yang masuk syurga nanti semuanya muda. Begitu, tak ada yang tua. Itu gurauan Nabi Muhammad SAW. Okay. Siddiq. Apa dalil nakli dia? Kita tengok dalil nakli dia yang menyokong kepada simpulan keimanan yang keberapa? Yang ke-42 ini. Ingat, kita belajar akidah Sunnah wal Jamaah ni, kita akan belajar 50 simpulan keimanan. 50 simpulan keimanan ni, simpulan keimanan yang ke-42, setelah mana 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat harus bagi Allah, 41. Kemudian 42 adalah yang pertama, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, iaitu Siddiq. Siddiq. Okay, kita tengok wasadaqallahu wa rasuluh. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasadaqallahu wa rasuluh. Telah benar Allah Taala dan Rasulnya. Allah menyatakan telah benar Allah Taala dan Rasulnya pun benar. Jadi apa dalil akal dia? Jika mereka tidak benar, iaitu para Rasul ataupun para Nabi tidak benar, tentulah mereka berdusta. Kalau Nabi tak benar, tentulah mereka berdusta dalam risalah yang datang dari Allah Ta'ala. Sedangkan mereka adalah benar dengan adanya mukjizat. Mukjizat datang untuk membenarkan dakwaan mereka sebagai Nabi dan Rasul, di mana seolah-olah Allah Ta'ala berfirman dengan melalui mukjizat yang benar-benar berlaku kepada para Rasul. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Ini benarlah hamba-Ku pada setiap yang dia sampaikan daripadaku. Jadi mukjizat datang. Mukjizat, apa itu mukjizat? Mukjizat ialah kejadian luar biasa yang daripada orang yang mengaku menjadi pesuruh Allah Ta'ala, dan manusia tidak boleh melakukan perkara luar biasa tersebut. Sebagai contoh, seorang Rasul mengaku menjadi pesuruh Allah. Kaumnya meminta bukti dakwaannya. Rasul tersebut lalu memberitahu yang batu boleh bercakap, membuktikan dakwaannya. Lalu Allah Ta'ala menjadikan batu tersebut boleh bercakap dan membenarkan kerasulannya. Mujizat batu boleh bercakap itulah seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku pada setiap apa yang disampaikan daripadaku. Ini disebut dalam Matan Mubarahin, dalam Baquratul Amani, dalam Fariyatul Faraid disebut. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku pada setiap apa yang disampaikan kepadaku. Jadi mukjizat datang, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan, membenarkan dakwaannya sebagai Nabi, sebagai Rasul. Begitu. Jadi tertolaklah kenyataan bahawa Nabi tak benar. Sebab mukjizat itulah bukti yang ampuh nak tunjukkan yang bahawa Nabi itu benar-benar Nabi, Rasul itu benar-benar Rasul. Begitu. Jika mereka tak benar, iaitu Rasul ataupun Nabi tak benar, maka tidak benarlah firman Allah Ta'ala yang menyatakan mereka benar. Kalau mereka tak benar ataupun mereka bohong, maka tak benarlah firman Allah. Tak benarlah ataupun berdustalah kalam Allah. Kalam Allah tu tak betul lah.
Kalau mereka tak benar, kalau Allah tak benar, maka itu termasuk perkara yang mustahil lah. Masuk perkara yang mustahil. Tengok yang kedua pula, selesai. Tengok yang kedua, sifat amanah. Apa pengertian sifat amanah dan dalilnya? Jawapan, ia bererti para rasul bersikap amanah dalam menyampaikan apa sahaja yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikannya. Mereka terpelihara secara zahir dan batin daripada melakukan perkara yang haram, makruh dan menyalahi yang utama. Khilaf aula sejak daripada awal kejadian mereka sehinggalah wafat. Jadi apa disebut sebagai amanah ialah amanah dalam menyampaikan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasuk amanah, mereka ni terpelihara terpelihara secara zahir dan batin. Zahir dan batin mereka terpelihara daripada melakukan perkara yang haram, kemudian makruh dan perkara yang menyalahi yang utama, iaitu khilaf aula. Sejak dari awal mereka dilantik menjadi rasul sehinggalah wafat. Apa dalil nakli dia? Apa dalil nakli kepada amanah? Inni lakum rasulun amin. Al-Quran menyatakan bahawa dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-18, Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu. Dalil nakli dia. Surah Ahzab ataupun surah Dukhan ayat ke-18. Kemudian kita tengok apa dalil akli dia. Jika mereka khianat ataupun para rasul dan nabi ni khianat, lawan kepada amanah, jika mereka khianat dengan melakukan perbuatan yang haram atau makruh, tentulah kedua-dua perkara itu bertukar menjadi perkara yang dibolehkan dalam syarak. Kalau contoh mereka melakukan perbuatan yang haram atau makruh, boleh lakukan perkara haram atau makruh. Para rasul boleh lakukan perkara haram ataupun perkara makruh. Tentulah perkara tersebut dibenarkan oleh syarak. Bukankah kita disuruh untuk mencontohi para rasul? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau Rasul buat, contoh buat perkara haram, perkara makruh, tentulah kita kena ikut. Begitulah persoalan dia. Bukankah kita disuruh untuk mencontohi para Rasul dan dilarang untuk melakukan perkara yang haram atau makruh? Apakah kita akan turut sama melakukan perkara yang haram atau makruh semata-mata kerana mengikut mereka melakukannya? Itu satu persoalan. Tambahan lagi, jika mereka khianat, apakah kita yang disuruh mengikut mereka juga turut mengikut perbuatan khianat tersebut? Maka mustahil lah sebenarnya. Mustahil sebenarnya mereka khianat ataupun para rasul, para nabi ni khianat. Sebab apa? Sebab itu bersalah dengan syarak. Itu melakukan perkara yang haram ataupun makruh. Adapun kalaulah berlaku contoh perkara makruh yang dilakukan, bagi contoh nanti kita sebut dalam ni, kenapa rasul melakukan perkara yang bertentangan dengan ismah. Ini keadaan ada satu dua keadaan diriwayatkan bahawa para rasul ataupun para nabi melakukan perkara yang kadang-kadang kita anggap sebagai perkara yang makruh. Sebagai contoh, ada kalangan para rasul yang pernah diriwayatkan berwuduk dengan hanya mengusap sekali atau dua kali, bukan tiga kali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang diriwayatkan Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri, buang air kecil dalam keadaan berdiri dan lain-lainnya. Ia tidak bertentangan dengan ismah mereka, tak bertentangan dengan sifat ismah. Ismah ni terpelihara daripada dosa. Mereka dengan melakukan perkara yang haram atau makruh, ia dilakukan semata-mata untuk menjelaskan hukum syarak. Kalau Nabi, kalau Rasul buat perkara yang makruh ataupun perkara yang menyalahi yang aula, itu semata-mata nak jelaskan tentang hukum syarak. Menjelaskan hukum bahawa itu makruh, menjelaskan bahawa itu tapi Nabi tak akan buat perkara yang haram. Ini satu poin yang perlu dicatat. Nabi tak akan buat perkara yang haram. Bahkan ini termasuk dalam perkara yang makruh sahaja, sebagai nak bagi tahu, nak jelaskan syariat kepada umat Muhammad SAW. Itu tujuan dia. Ia dilakukan semata-mata untuk menjelaskan hukum syarak tentang perkara-perkara tersebut. Atas tujuan itulah ia menjadi wajib atau sunat bagi para rasul untuk melakukannya. Nak tunjukkan sahaja, nak jelaskan hukum sahaja. Okey. Tengok yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dah selesai simpulan keimanan yang ke-42, 43. Kita tengok yang ke-44. Tabligh, menyampaikan. Jadi sebenarnya kita dah gandingkan dah Siddiq dengan Kazib, kemudian
fatonah dengan khianat. Kemudian yang ketiga ni tabligh. Apa pengertian sifat tabligh? Menyampaikan dan dalilnya. Apa maksud tabligh? Tabligh ialah bererti para rasul menyampaikan segala apa yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada segala makhluknya, termasuk suruhan dan larangannya, supaya mereka mendapat keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maksud tabligh menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, termasuk seluruhan, termasuk larangan Allah Ta'ala, supaya makhluk yang tadi tu dapat kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Apa dari nakli dia? Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Ini dari nakli dalam surah Al-Maidah ayat ke-67. Kita tengok pula apa dia punya dalil akli. Jika para rasul tak menyampaikan, kalau rasul kitman, tak menyampaikan, menyembunyikan ajaran Islam, ia bermakna mereka telah khianat dengan menyembunyikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikannya. Kalau rasul tak sembunyikan ajaran Islam, bermakna rasul ni telah menyembunyikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikannya. Bukankah kita disuruh menjadikan mereka sebagai tauladan? Kalau Nabi pun melanggar perintah Allah suruh menyampaikan, Nabi tak menyampaikan, bermaksud Nabi ni ataupun Rasul ni melanggar perintah Allah. Bukankah kita disuruh menjadikan mereka sebagai tauladan? Tidak mungkin kita mengikut perbuatan menyembunyikan suruhan dan larangan Allah Ta'ala itu sedangkan ia haram. Begitu. Jadi mustahil lah bagi para Nabi, para Rasul ni, khususnya untuk para Rasul, dalam tabligh ni untuk Rasul. Sebab apa? Nabi tak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat mereka. Tetapi Rasul dikhususkan untuk Rasul kena menyampaikan, kena ada sifat tabligh ni, menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan larangan Allah Ta'ala. Begitu. Okay. Jadi kita katakan sekali lagi, kita katakan tabligh ni hanya sifat khas untuk Rasul. Tabligh hanya sifat khas untuk Rasul. Para Nabi yang bukan Rasul tak menyampaikan apa-apa pun. Walau bagaimanapun, para Nabi boleh memberitahu yang mereka adalah para Nabi supaya umat menghormati dan mengagungkan mereka. Tengok Nurul Zalam dan Kasyifatus Sajah. Walaupun Nabi tak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, tapi Nabi wajib bagi tahu kepada orang yang bahawa dia tu Nabi, supaya orang menghormati, orang mengagungkan mereka. Sebab mereka ni utusan juga daripada Tuhan. Mereka ni dilantik juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitu. Ini boleh dilihat dalam Nurul Zalam. Tengok yang seterusnya. Fatonah. Yang terakhir fatonah. Yang ke 42, 43, 44, 45. Sifat ataupun simpulan keimanan yang ke-45. Apakah pengertian sifat fatonah? Bijaksana dan dalilnya. Para Rasul sangat bijaksana. Ini jawapannya lah, fatonah. Para Rasul sangat bijaksana, cerdas dan pintar dalam bertanya dan menjawab pertanyaan umat serta mematahkan hujah dan membatalkan dakwaan musuh. Jadi dari nakli dia, mereka adalah cerdik. Antaranya kisah Nabi Ibrahim yang memecahkan bahala-bahala kecil sembahan kaumnya dan tidak memecahkan batu yang besar. Ini makruf lah cerita ni, kisah ni. Nabi Muhammad SAW paling cerdik dalam kalangan para Rasul, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dalam surah An-Nahl ayat 125. Jika para Rasul tidak bijaksana, tengok terjemahan dia, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahi ataupun wajadilhum, berjidallah ataupun berdebatlah olehmu wahai Muhammad akan mereka itu dengan hujah yang terlebih baik daripadanya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika para Rasul tidak bijaksana, maka mereka tidak akan disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bermujadalah, untuk berbahas, kerana mujadalah memerlukan kebijaksanaan dan kecerdikan. Allah Ta'ala suruh dalam Quran untuk para Nabi ni bermujadalah dengan musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
berdebat ataupun berbahas dengan cara yang baik. Kalau kalau Nabi ni tak cerdik, maka Allah tak akan suruh para Nabi untuk berbahas dengan kaum musyrikin sebagai contoh. Begitu. Jika mereka tidak cerdik, lawan kepada fatonah, mereka tidak akan disuruh oleh Allah Ta'ala membawa segala titah perintahnya itu. Jika mereka tak cerdik, tentulah mereka tidak dapat menjawab pertanyaan umat serta mematahkan hujah dan membatalkan dakwaan musuh. Ini begitu. Dah sempurna sebenarnya perbahasan kita. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian kita belajar lawan kepada 4 sifat wajib tersebut, iaitu yang pertama, apa dia? Kazib. Yang kedua, lawan kepada amanah, khianat. Kemudian kitman, yang terakhir baladah, itu bodoh, lawan kepada fatonah. Begitu. Dah 49 simpulan keimanan yang telah kita pelajari. Tinggal satu sahaja lagi, itu sifat harus bagi Rasul, yang insya-Allah kita akan sambung pengajian ataupun pembahasan ini pada minggu hadapan. Moga-moga Allah Ta'ala izinkan dan rezekikan kita untuk mendengar perbahasan tersebut, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf kalau ada tersalah tersilap. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على سيدنا